Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebenarnya pada hari ini saya Muhammad Najmuddin bin Jamal. Sebelum saya memulakan perbentangan saya pada hari ini, saya lebih eloklah saya mengenalkan diri saya, iaitu saya Muhammad Najmuddin bin Jamal, I181 I181027773. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang apa itu sebenarnya alat ujian. Baik, pendahuluan sebenarnya yang paling penting, baik saya akan terangkan sedikit tentang pendahuluan yang saya akan tentang alat ujian yang kita akan bincangkan pada dalam kita punya topik pada hari ini. Baik, sebenarnya alat ujian ini adalah salah satu benda ataupun alat yang berpandukan teori. Hal ini kerana apabila kita berpandukan teori, maka setiap alat ujian itu yang digunakan oleh setiap pengkaji ataupun setiap kaunselor ataupun psikiatris yang menggunakan sesuatu alat ujian itu untuk sesuatu tujuan itu, mestinya ada tujuan ataupun ada mereka kata panduan yang lebih elok daripada gaya untuk penggunaan alat tersebut. Maka di sini dalam aktiviti satu ini kita membincangkan tentang bagaimana untuk melakukan sesuatu alat ujian itu. Maka setiap alat ujian mempunyai pelbagai perbezaan dari sudut teori yang digunakan. Maka apabila berbezanya teori, maka tujuan dan hasilnya akan turut berlainan. Ni kalau recording ni dah record ni? Oh, ya ke? Aku teruskan je lah. Nanti dia edit kan? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imran bin Mazlan. Nombor kametri saya I181102623. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan mengenai alat ujian. Okey, apa itu alat ujian? Okey, alat ujian ini merupakan satu ataupun sebuah instrumen lah di mana ianya bertujuan untuk mendapatkan maklumat lah. Okey, maklumat siapa? Maklumat seseorang individu ataupun klien. Okey. Selain daripada itu, alat ujian ini juga merupakan sebuah alat yang berpandukan ataupun berasaskan sebuah teori di mana yang mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Okey, apa itu ujian pula? Okey, ujian ini pula adalah satu bentuk tugasan lah, satu bentuk tugasan yang mana ianya untuk mendapatkan pemerhatian. Okey, pemerhatian secara apa? Pemerhatian secara sistematik. Tujuannya pula apa? Tujuannya untuk mengandaikan, untuk mewakili ciri atau tingkah laku yang hendak ditentukan. Okey, saya bagi sebuah contoh lah. Okey, saya bagi satu contoh. Okey, contohnya ialah alat ujian DAS. Apa itu DAS? DAS itu adalah Depressive Anxiety Stress Scale. Okey, di dalam alat ujian DAS ini ianya mempunyai 21 item. Okey, di mana alat ujian DAS ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap emosi seseorang itu. Okey, sama ada seseorang itu di dalam keadaan yang stabil ataupun tidak stabil. Itulah tujuan sesebuah alat ujian. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizan bin Muhammad Khairizan. Nombor kad matrik saya I181027789. Okey, untuk tugasan kali ini saya akan membentangkan berkenaan dengan
2.0 iaitu mendefinisikan komponen dan juga menetap dan mendefinisikan komponen. Yang pertama kita melihat kepada apa itu komponen. Komponen dekat sini untuk kita mudah faham, okey, komponen ini perlu ada di dalam setiap alat ujian, ya. Komponen ini penting untuk membezakan ataupun mengkelaskan setiap soalan-soalan ataupun item yang terdapat di dalam alat ujian. Okey, sebagai contoh, kalau kita lihat di dalam alat ujian DAS, depression, anxiety dan stress scale ataupun DAS lah, DAS 21, dia ada 3 komponen utama. Yang pertama depression, yang kedua komponen anxiety dan yang ketiga adalah komponen stress, di mana ke-21 soalan, ke-21 item yang terdapat di dalam DAS ini dikelaskan, dibahagikan dan diletakkan di bawah 3 komponen utama yang berbezalah. Itu yang pertama kita melihat. Okey, yang kedua untuk alat ujian kali ini yang dibina oleh kami berkumpulan adalah berkenaan dengan tekanan dan juga daya tahan. Kita melihat apa maksud tekanan ni, kan? Kita melihat definisi dia. Okey. Lin dan Huang pada tahun 2012 mereka katalah, okey, menyatakan bahawa faktor tekanan ini adalah terjadi ataupun berlaku disebabkan oleh kesunyian ataupun mengalami burnout. Okey, bila seseorang itu mengalami burnout ataupun keletihan yang melampau, stres yang melampau, burnout lah, dan ia akan menyebabkan seseorang itu berlaku atau beralih kepada tekanan. Tekanan ini kalau kita nak melihat dia bermacam-macam jenis tekanan lah. Tekanan perasaan, tekanan emosi, tekanan berkenaan dengan dalaman. Okey. Lepas tu selalunya tekanan ini berlaku, bukan selalunya, lazimnya lah tekanan ini berlaku kepada mereka yang bergelar student. Tapi saya tidak menafikan tekanan ini juga berlaku kepada mereka yang sedang bekerja ataupun berkerjaya. Namun ia melihat kepada konteks-konteks yang berbeza lah sebenarnya. Ada juga student, ada juga pelajar yang tidak pun mengalami tekanan. Ada juga pelajar yang mengalami tekanan ataupun burnout. Ada juga mereka yang sudah berkerjaya yang happy. Bila happy, mereka tidaklah mengalami tekanan. Mungkin ada tekanan tetapi peratusan tekanan yang mereka hadapi itu adalah berkurangan berbanding dengan ada juga contoh kalau kita nak lihat doktor pakar mungkin tekanan untuk mereka melakukan sesuatu pembedahan itu sangat tinggi berbanding dengan mungkin doktor biasa. So itu perbezaan dia lah. So kita melihat itu definisi tekanannya. Okey, seterusnya adalah komponen daya tahan yang terdapat dalam alat ujian yang kami bina ini adalah menurut Cabanis pada tahun 2003. Okey, ketahanan. Dia mendefinisikan bahawa ketahanan diri. Okey, ketahanan ni ada banyak. Ketahanan diri, ketahanan mental, ketahanan fizikal. So dia melihat kepada ketahanan diri. Itu merujuk kepada situasi di mana seseorang itu masih kompeten ataupun masih mampu untuk berfungsi dengan sempurna walaupun dilanda ancaman dan tekanan dalam hidup. Maksudnya, seseorang itu mampu berdaya saing, mampu bertahan, mampu untuk kuatkan diri mereka untuk menghadapi sesetengah ataupun sesuatu tekanan. Contoh macam saya katakan tadi, jika doktor pakar, ada 2 doktor, satu ini doktor pakar dan satu ini doktor am ataupun doktor biasa. So doktor pakar ini bila dah lama-lama ditrain, dah berpuluh-puluh pembedahan dilakukan, jadi dia dah terbiasa dengan tekanan tersebut. Jadi orang kata alah bisa tegal biasa. Tetapi jika doktor biasa, doktor am ini tiba-tiba masuk ke dalam bilik pembedahan, dia mengalami burnout lah, macam saya kata tadi, tekanan yang sangat tinggi dan ini menyebabkan daya tahan mereka ini berbeza. So ada yang kita tengok doktor pakar ini dah biasa, so bila datanglah tekanan macam mana pun dia dapat hadapi, tapi bila doktor yang biasa ini menghadapi tekanan, dia tidak mampu untuk menghadapi dengan baiklah. So ini perbezaan daya tahan antara individu. Semua orang mempunyai daya tahan yang berbeza-beza, tak semua samalah.
untuk sedia maklum. So yang kedua adalah Richardson 2002 mendefinisikan bahawa ketahanan diri adalah sesuatu proses perkembangan dalam hidup mereka. Baik, seseorang yang mengalami musibah ataupun apa-apa saja yang memberi tekanan kepada mereka setiap manusia menghasilkan daya tahan yang berbeza-beza. Satu tekanan menghasilkan satu daya tahan. Satu tekanan lagi menghasilkan satu lagi daya tahan yang berbeza. Jadi ini merupakan satu proses untuk mereka berkembang selari dengan diri mereka, keadaan mereka, mental, fizikal, dalaman dan luaran diri mereka itu sendirilah. So, itu sahaja yang dapat saya definisikan untuk pembentangan kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajrul bin Faizul Mahdi. Pada hari ini saya akan membentangkan untuk subjek ujian pengukuran psikologi. Saya akan menyambung pembentangan daripada kawan saya, iaitu untuk subjek kajian dan responden kajian. Pemilihan subjek kajian ini sangat penting supaya ianya mendapati objektif kajian yang telah ditetapkan pada awal kajian itu. Untuk subjek kajian ini saya telah memilih pelajar sekolah tingkatan 5, iaitu merupakan calon SPM. Ianya agak sesuai lah untuk kita bagi borang subsidi ini kepada mereka, iaitu pelajar sekolah tingkatan 5 sama ada calon SPM tahun 2020 yang duduki SPM pada tahun 2021 ataupun kepada calon SPM tahun 2021, iaitu pelajar tingkatan 5 yang pada tahun inilah. Okey. Dengan memilih subjek kajian yang betul ini, kita dapat hasil kajian yang baiklah, supaya ianya tidak lari pada objektif kajian yang kita telah tetapkan. Yang kedua iaitu responden kajian. Responden kajian iaitu kami ingin melihat dan mengukur tekanan dan daya tahan. Dan mereka juga menghadapi masalah dari segi SPM yang tertangguh sebab coronavirus ini. Coronavirus ini menyebabkan PKP, tidak dapat keluar untuk pergi mana-mana sahaja. Okey, untuk responden kajian ini sangat penting saya huraikan di sini kerana ianya kami ingin melihat dan mengukur tekanan daya tahan. Jadi tekanan itu, adakah tekanan mereka itu pada tahap yang normal ataupun tidak normal. Ini kerana kita dapat lihat bahawa sewaktu PKP yang lalu banyak masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar, termasuk saya juga. Okey, masalah-masalah yang biasa kita dengar iaitu dari segi internet, dari segi suasana belajar di rumah, dan bagi keluarga yang kurang berkemampuan, mereka tidak dapat menyediakan telefon kepada anak-anak mereka. Bagi mereka-mereka seperti ini, ianya agak sukarlah untuk membuat persediaan untuk menghadapi SPM. Kadang-kadang pergi sekolah tutup balik. Jadi mungkin diorang ini tekanan mereka agak tinggi lah untuk menghadapi SPM. Dan kita juga ingin melihat daya tahan diorang ini. Daya tahan ini sangat pentinglah terhadap diri mereka sendiri. Daya tahan ini ialah untuk melihat mental dan fizikal seseorang itu adakah mampu untuk bertahan dengan persekitaran yang mencabar. Mencabar itu iaitu dari segi mereka membuat persediaan untuk menghadapi SPM disebabkan coronavirus dan PKP ini. Jadi daya tahan ini sangat pentinglah supaya kita dapat melihat pelajar-pelajar ini mampu untuk menyerap tekanan persekitaran. Persekitaran ini juga memainkan peranan yang penting kepada aspek-aspek daya tahan seseorang manusia itu, secara khususnya kepada pelajar ini. Iaitu kalau daya tahan dari segi dalaman dia baik tetapi persekitarannya tidak membantu, ianya tidak baik juga untuk pelajar itu. Dia perlulah kedua-duanya itu baik, dalaman baik dan persekitaran juga membantu untuk mereka belajar dengan baik. Dan secara tidak langsung ianya dapat mengembalikan mental diorang daripada tekanan itu kepada tahap yang normal.
secara keseluruhannya kita mahu melihat dan mengukur tekanan dan daya tahan pelajar ini. Sama ada mereka ini dalam keadaan normal ataupun teruk, supaya kita dapat membuat suatu pelan tindakan yang seterusnya. Jika teruk, apa yang kita boleh cadangkan kepada pelajar ini? Jika biasa, tak mengapa, mereka boleh belajar seperti sedia kala. Okey, setakat itu sajalah pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faiz bin Osman, I17302372. Jadi hari ini saya ingin menerangkan berkaitan dengan tujuan dan objektif membina alat ujian. Yang pertama sekali saya ingin menjelaskan berkaitan dengan tujuan. First sekali, tujuan alat ujian adalah bagi mendapatkan maklumat berkenaan bentuk-bentuk instrumen yang digunakan dalam penyelidikan, penyelesaian masalah dan pola penyelesaian masalah yang dikenal pasti. Yang kedua, mendapatkan maklumat berkaitan dengan tahap yang sedang dialami oleh seseorang individu berkaitan dengan sesuatu isu. Yang ketiga, mendapatkan maklumat berkaitan dengan demografi responden yang melibatkan umur, tempat tinggal, agama, bangsa, pendapatan dan lain-lain. Jadi tujuan alat ujian ni yang paling utama dia adalah untuk mengenal pasti tahap yang sedang dialami oleh seseorang individu. Jika seseorang individu itu mempunyai kemurungan ke kebimbangan, kita boleh menggunakan instrumen ujian DAS, iaitu Depression, Anxiety, Stress Scale. Jadi dengan adanya alat ujian tersebut, kita dapat mengenal pastilah tahap yang sedang dialami oleh seseorang individu mengikut skor saringan yang ada, iaitu ringan, normal, sederhana dan sangat teruk. Seterusnya saya ingin menceritakan berkaitan dengan objektif membina alat ujian. First sekali, mengenal pasti tahap tekanan dan daya tekanan, daya tahan dalam kalangan pelajar tingkatan 5. So yang pertama sekali, mengenal pasti tahap tekanan dan daya tahan. Manakala yang kedua, mengenal pasti tahap tekanan berdasarkan jantina dalam kalangan pelajar tingkatan 5. Objektif yang kedua ni dia spesifikkan kepada tekanan sahaja dan ia berdasarkan jantina, iaitu lelaki atau perempuan. Yang ketiga ialah mengenal pasti tahap daya tahan berdasarkan jantina dalam kalangan pelajar tingkatan 5. Objektif yang ketiga ni ialah spesifikkan terhadap daya tahan berdasarkan jantina, iaitu lelaki dan perempuan. Kita nak tengok ada tak perbezaan antara lelaki dan perempuan berdasarkan tahap tekanan dan juga tahap daya tahan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah Nazihah binti Yusri, Metrik I8102 dan 06. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang keperluan pembinaan alat ujian. Keperluan membina alat ujian yang pertama adalah alat ujian mengenai kebimbangan dan kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar agak terhad dan masih berkurang pada masa ini. Jadi alat ujian ni boleh diperbanyakkan bagi membantu para pelajar mengetahui pencapaian mereka dan sebagainya. Keperluan membina alat ujian yang kedua adalah untuk memperkenalkan inventari baru yang berkaitan dengan kebimbangan dan kecerdasan emosi, khususnya dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Inventari ini juga boleh digunakan bagi menjalankan sebarang kajian yang berkaitan dengan kebimbangan dan juga kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar.
Perkongsian ilmu tentang inventari baharu ini hendaklah diperluaskan supaya orang ramai lebih mengetahui dan juga menjadi semakin berminat untuk menjawab inventari yang tersebut. Keperluan yang keempat adalah keputusan ujian yang telah dijalankan berdasarkan inventari tersebut adalah penting bagi seseorang individu. Contohnya, inventari personality akan membantu seseorang itu mengetahui apakah personality yang sangat dominan dengan dirinya. Bagi pelajar pula, keputusan ujian peperiksaan sangat penting pada pelajar, guru dan juga ibu bapa bagi mengetahui prestasi dan pencapaian akademik para pelajar semasa berada di sekolah. Keperluan yang terakhir adalah untuk menambah lebih banyak dokumentasi yang baru mengenai kebimbangan dan juga kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar. Ia juga boleh dijadikan bahan rujukan untuk pengkaji menjalankan kajian yang akan datang. Bagi menjalankan kajian berkaitan dengan kebimbangan dan kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar. Yang seterusnya, saya juga akan menerangkan tentang jadual spesifikasi alat ujian kami. Yang pertama, tekanan merangkumi aspek kebimbangan pelajar dalam inventari yang kami bina. Terdapat 10 fakta dan maklumat dan 6 inference. Bagi aspek yang kedua, iaitu kecerdasan emosi, daya tahan diri merupakan kandungan dalam bahagian ini. Fakta dan maklumat juga 10 dan inference kami juga 6. Jadi itu sahaja penerangan saya bagi bahagian ini. Baiklah, secara tadi pun kita sudah melihat bagaimana kawan-kawan saya telah membincangkan tentang lebih detail apa itu alat ujian dan apa yang kami menggunakan alat ujian, apa yang kita gunakan untuk perbincangan kita pada kali ini. Maka secara kesimpulannya, secara keseluruhannya, alat ujian DAS yang digunakan dalam kajian ini adalah dapat membantu pengkaji dalam mendapatkan jawapan dengan tahap kesahan yang tinggi. Dalam kajian ini melihat kepada responden kajian, iaitu kepada pelajar SPM. Maka amat sesuai untuk menjawab ujian DAS berikut. Alat ujian ini ditadbir dengan mengikut syarat supaya kajian mendapat tahap kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Maka oleh itu, apabila kita tahu bagaimana apa tujuannya sesuatu alat ujian itu digunakan, apa tujuan alat ujian itu ditadbir, maka kita akan dapat hasil mengikut apa yang kita objektif dalam kita punya kajian. Maka oleh itu daripada kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.